إلى نبي محمد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى حضرة الشيخ العطاء الاسكندري شأن الليل والفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala musannif rahimahullah ta'ala fi kitabih. Dan adapun mengibaratkan bagi setiap yang dipandang itu, maka iaitu daripada membukakan sir yang wajib membunyikan dia. Dan kata mereka itu bermula segala hati-hati orang yang telah suci itu tempat menanam segala rahsia, dan sir itu amanah Allah Ta'ala kepada hamba. Maka mengisyaratkan dengan ibarat daripadanya itu khianat, dan bahwasanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu dah kasih ia bagi orang yang khianat. Kerana bahwasanya segala pekerjaan yang zawqiyah itu mustahil didapat haqaiq dengan segala ibarat naqliyah, nutqiyah. Maka membawa demikian itu kepada ingkar dan memberi kecelaan dalam ilmu orang yang telah merdeka makamnya. Ini sambung lagi persoalan antara ciri-ciri orang yang jahil. Semua dia boleh cerita, dia boleh jawab bila soal. Jadi ada perkara yang kita boleh jawab, ada perkara yang kita tak boleh jawab. Ada perkara Rasul-Rasul alaihi salatu wassalam pun, walaupun dia bersifat tabligh, kita mengaji sifat Rasul, Siddiq, amanah, tabligh, patonah. Tabligh itu menyampaikan, tidak bersifat dengan kitman atau menyembunyi. Maksud yang wajib Rasul sampai itu yang disuruh sampai oleh Allah. Ada perkara yang Tuhan suruh sampai, Rasul wajib sampai. Ada perkara yang pada Rasul nak sampai pun tak apa, tak sampai pun tak apa. Ada perkara yang tertentu untuk Rasul saja. Untuk Rasul saja. Untuk diri dia. Nanti dia tak payah sampai. Bukan makna wajib Rasul itu bersifat tabligh, menyampai semua dah. Menyampai apa yang disuruh sampai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu maksud menyampai. Jadi bukanlah Rasul kita ni. Tapi dalam bentuk yang sama lah. Ada yang kita kena sampai. Ada perkara yang kita tak perlu sampai. Kalau kita sampai, kadang jadi fitnah.
Ada perkara-perkara yang kita tengok orang ni kita sampai, orang ni tak boleh. Tengok ahli dia, kemampuan dia berfikir, kemampuan dia menerima apa yang kita sampai kat dia. Akan budak orang kecil-kecil tapi mengajar sifat 20. Dalam-dalam mana? Wujud tu apa, bapak? Betul Ustaz, wujud tu satu sifat yang sabit bagi zat. Selama-lama ada zat, tak dikenakan dengan satu kadang. Budak tu pergi klik-pok apa benda kan. Dia sesuai cerita, wujud artinya ada, Tuhan kita tu ada. Mana Tuhan tak nampak apa? Tuhan tak nampak, tapi Tuhan tu ada. Apa bukti Tuhan ada? Kita bagilah dengan cara yang mampu dipikir. Sebab itu makna kata orang guru yang mahir, dia menyampaikan ilmu pada murid ikut kemampuan murid itu menerima. Itu kebijaksanaan. Tak boleh sampai semua. Ini di antara kejahilan seseorang tu. Semua nak sampai, semua dia cerita, semua dia tahu. Terutama ilmu-ilmu rahsia. Nabi Musa AS pun tak mampu. Tak mampu, makna kata nak berhadapan dengan Nabi Allah Khidir. Apa Nabi Allah Khidir? Nabi Musa tak boleh bayang rahsia yang terkandung di sebalik perbuatan Khidir tu. Tinggallah Khidir sendiri cerita kenapa dia bunuh budak, kenapa dia tebuk tapai tampan, kenapa dia membetulkan tembok. Itu contoh-contoh yang Allah tunjuk kepada kita dalam Quran. Artinya ada orang yang ada ilmu yang macam ni. Tapi kalau orang tu tak mengaji ilmu tasawuf, dia nafi, dia kata semua kita tahu. Semua kita tahu dah macam tu. Ilmu ni pula ada yang boleh disampaikan, ada yang tak mampu kita nak sampai sebab dia datanglah bentuk zauqi. Bentuk zauq. Yang selalu ulama-ulama tasawuf contoh, siapa makan gula, dia tahulah manis itu apa. Manis ni bahasa zauqi yang tak boleh nak cerita manis itu macam mana. Walaupun seorang tu pakar bahasa, seorang sastrawan, juru bahasa, tapi benda zauqi dia tak boleh cerita, tak mampu. Itu masalah orang semua pakat rasa semua. Semua pakat makan gula, semua rasa manis. Manis tu sendiri nak kupas tak reti. Apatah lagi manis dalam ibadat, khusyuk dalam ibadat, lazat beribadat, munajat. Yang ni lagi payah nak cerita. Sebab ini benda-benda yang disebut ilmu sir, ilmu rahsia. Itu dia. Jadi kata al-musannif rahimahullah ta'ala, dan ada pun mengibaratkan bagi tiap-tiap yang dipandang itu. Tiap-tiap apa dia nampak, semua dia tahu hakikat. Ya, kita nampak zahir, di sebaliknya kita tak tahu. Banyak kita tak tahu. Dan Allah buka rahsia-rahsia sesuatu itu pada hambanya yang dikehendaki. Ya. Allah buka. Kadang-kadang dia ni kita tengok budak ni bodoh. Kita nampak bodoh. Tapi dia, sebab kebodohan dia tu kadang-kadang ada benda yang memberi manfaat kepada orang. Saya pernah cerita seorang budak bodoh, abang dia pandai. Dia ni yang belah mak pak dia, yang bodoh tu. Tak dapat kerja kilang. Pada kerja kilang dia kerja kampung, dia tak boleh kira mak pak apa. Nu yang gaji mahal tak balik kampung langsung lah. Sibuk dengan kerja. Ada hikmat dia. Tuhan jadi itu ada hikmat rahsia. Orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni. Macam-macam itu ada kelebihan dijadikan oleh Allah Ta'ala. Jadi orang yang pantang tengok saya semua terbuka rahsia kat dia kononnya, dia boleh cerita itu cerita ini, maka iaitu daripada membukakan sir, membukakan rahsia-rahsia yang Allah bagi kat dia. Dia suka cerita ke orang. Ini rahsia ni, anugerah Allah. Simpan elok-elok. Allah bagi kat kita, simpan elok-elok. Jangan kita buka macam kita ada harta lah, duit banyak, takkan nak pergi tunjuk ke semua orang.
Duit kita tahulah duit kita dalam bank kita, rahsia kita. Bicara ke orang tadi perempuan mai malam-malam mencuri mai mempunyai kita. Ini Tuhan bagi untuk kita. Tuhan tak bagi, kalau Tuhan tak bagi semua. Lain daripada ilmu zahir. Ilmu zahir, apa contoh? Ilmu fiqh. Rukun wudu. Jadi semua Allah buka semua orang. Semua orang tahu rukun wudu ada 6. Ini bukan ilmu rahsia. Tapi bila kita ambil wudu dengan sempurna, kita dapat sesuatu benda tu, kita saja yang tahu. Dengan kita mengambil kerap ambil wudu, jiwa kita jadi bersih. Kan? Bila setiap kali kita ambil wudu, hati kita bersih, kita mudah mengakukan ibadat. Ini semua benda-benda rahsia wudu tu Allah bagi orang yang tertentu. Semayang semua orang tahu, rukun semayang, membatalkan semayang, syarat sah semayang, semua orang tahu. Tapi bila kita beramal dengan semayang tu betul-betul, datang rahsia. Man amila bima alima awrasahullah ilma lam ya'lam. Man Nabi bersabda, man amila bima alima awrasahullah ilma ma lam ya'lam. Siapa beramal dengan ilmu yang dia tahu, Allah bagi ilmu yang dia tak tahu. Ilmu rahsia semayang. Allah buka orang ni, Allah buka rahsia rokok. Orang ni Allah buka rahsia sujud. Orang ni Allah buka rahsia berdoa. Orang ni Allah buka macam-macam. Allah ni maha kaya, dia boleh bagi macam-macam pada hamba dia. Rahsia tu untuk orang tu tertentu orang tu. Kerana tiap-tiap amalan tu semua ada rahsia. Buatlah apa pun. Nak zikir ke, nak semayang ke, nak baca Quran ke, nak berjuang ke, berjihad ke, bersedekah ke. Ada orang Allah buka rahsia sedekah. Masalul ladzina yunfiqu bi amwalahum kamasalil habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Allah kata. Allah misalkan orang yang berjihad di jalan Allah, menafkahkan harta bendanya di jalan Allah. Seperti orang menanam sebiji benih. Dia akan menumbuhkan 7 cabang, 7 ranting. Tiap-tiap ranting tu mi'atu habbah, 100 biji. Kalau satu ranting tu ada 100 biji, 7 ranting 700 biji. Maknanya kita sedekah satu, Allah ganda 700 kali ganda. Semua orang baca hadis ni, ayat Quran ni. Tapi ada semua orang Allah buka rahsia, dia nampak terang mata hati, betul benda ni. Sedekah. Ada seorang tu meninggal, dia adalah kebun dia, kan luas pun lebih kurang 2 ekar. Dia tanam macam-macam kelapa. Siapa pergi kebun dia, mesti dia bagi dia. Duduklah saat dia buat sibuk dia tu, dia ambil plastik besar dia buah. Buah-buah tu, buah-buah ni. Dia suka sedekah. Saya tengok ada satu orang tu sampai sekarang. Rumah dia jalan pergi masjid. Siapa nak pergi masjid, sembahyang jemaah mesti lalu ke rumah dia. Lepas tu tak lagi. Orang pergi sembahyang jemaah, dia siap. Dia buat meja, dia buat payung ni. Dia buat ayak ni, semua ayak minum dia buat. Teh ais ada, ayak bandung ada. Macam-macam dia buat. Siapa lalu dia sigah, dia tahan. Minum, buang balik. Ada macam tu. Jadi ini orang yang buat tu, dia Allah bagi kat dia rahsia, kelebihan bersedekah. Kalau kamu tahu kelebihan sembahyang berjemaah, kamu datang ke masjid tu walaupun dengan merangkak. Allah buka setengah-setengah orang, dia nampak sungguh dengan mata hati. Yang kata sembahyang jemaah tu 27 kali ganda daripada sembahyang seorang. Ya kita tahu sembahyang jemaah ni 27 kali ganda. Tapi yakin nak nampak dengan mata hati tu. Oh, yang ni rahsia. Bila terbuka rahsia, kita akan buat sungguh-sungguh lah. Macam apa kita makan gula? Satu hari di rumah kita berapa kilo gula? Ada yang 1 kilo, ada yang 2 kilo, ada yang 3 kilo. Kenapa makan gula? Sebab terbuka rahsia manis yang ada pada gula.
Kan? Kalau kita tak terbuka rahsia manis, kita takkan nak makan gula. Kalau kita tak tahu gula tu manis, kita pun nak makan. Mana terbuka. Begitulah amalan-amalan ni bila terbuka, Tuhan buka rahsia kat dia. Dia pulun. Ada singgah tu, ada Cina tu. Dia singgah Bukit Kantang, dia beli durian. Cina, Singapura. Dia makan-makan sedap. Dia duduk Singapura, dia telefon Bukit Kantang. Oh, itu durian sudah ada lah. Tembok itu macam juga lah. Pada Singapura tu demai cari durian tu. Sebab dah terbuka rahsia tu. Begitulah amalan-amalan. Kadang kita heran apalah apa buat ni. Duk berjuang pergi balik tak letih kan? Dia tak letih. Sebab dia Allah buka dah rahsia. Rahsia itu. Dia panggil hikmah tasyri'. Hikmah di sebalik syariat. Alam ni pun ada hikmah. Allah buka rahsia alam. Dia buka hati kepada makhluk manusia seperti kita. Jadi sebab itu mengibaratkan bagi tiap-tiap yang dipandang itu, maka iaitu daripada membukakan sir yang wajib menyembunyikan dia. Benda ni Allah bagi kat kita sembunyi sorok, jangan cerita. Ya, ni aku hantar malam tadi aku sembahyang khusyuk sungguh. Tak pernah aku dapat syariat aku. Nak cerita. Cerita-cerita tu mana ada ni lah. Benda tu tak boleh cerita. Kecuali kita cerita dalam bentuk umum tak apalah. Kita mengajak cerita dekat anak murid semua. Kalau kamu nak dapat, kamu buat macam ni. Apa yang kita rasa itu memang ada benda yang kita tak payah cerita lah. Sembunyi itu hak kita. Tuhan bagi kat kita. Kalau kita boleh menyembunyikan, insya-Allah Allah bagi lagi. Macam-macam lagi. Khazanah Allah cukup luas, cukup banyak. Setengah orang dia relax, steady. Pak dia kaya, ada harta banyak, tapi dia memilih hidup sederhana. Pada terbuka rahsia hidup sederhana kat dia tu. Hidup dalam keadaan ala qadar. Cukup untuk makan sikit cukuplah. Dia tak bersibuk dengan dunia, mengganggu ibadat dia. Ada orang pilih hidup sederhana, hidup cara khana. Walaupun aku hidup sederhana, tapi aku dapat kelezatan, keseronokan dalam beribadat kepada Allah. Boleh berkah dengan orang miskin. Betul lah menjadi menteri, tapi dia escort kiri kanan. Bukan boleh singgah makan cendol. Agak-agak lah. Yang di Pertuan Agung, Sultan, boleh singgah dah tepi jalan makan cendol. Nak bersantai-santai makan cendol dengan apa nama laksa tepi jalan, boleh tak? Mana boleh, tak boleh. Jadi ada orang dia seronok gitu. Boleh duduk tepi jalan, bersembang-sembang, makan-makan. Dia tak mahu tanpa kawalan ketat kiri kanan polis. Yang ni kena buat, yang ni kena buat. Payah. Hidup dengan penuh peraturan. Dia lebih suka hidup secara bebas. Pada waktu Tuhan buka dia hidup macam ni, menyeronokkan. Ya. Ada orang suka jadi nelayan dengan alam laut dia tu. Dia seronok dengan alam laut dia. Jadi petani dengan alam, makna kata pertanian dia tu dia suka. Seronok, jiwa dia tenang. Kesibukan dunia ni. Ada orang macam tu. Mata dia tengok benda yang hijau pagi-pagi. Mata kita jadi sehat. Dia suka dengan alam yang macam tu. Jadi Allah buka macam-macam lah. Jadi apabila kita duk buka ini, sedangkan perkara ni berhasil yang wajib membunyikan dia, menyembunyikan, mensembunyikan benda tu. Dia benda rahsia, kena sembunyi. Rahsia kita suami isteri tak boleh cerita ke orang. Mana boleh rumah tangga kita bercerita ke orang? Tak boleh lah. Kita selesai sama-sama kita. Dan suami isteri selesaikan masalah dia yang dia hadapi. Mana yang hidup tak ada masalah? Semua ada masalah.
Jadi masalah-masalah kita yang perlu dicerita, boleh cerita tapi pada orang yang tertentu. Bukan boleh cerita kata cerok sana, cerita sini, tak boleh. Kalau kita nak cerita pun cerita pada orang tertentu yang membantu menyelesaikan masalah kita. Kan? Banyak kena sembunyi. Dalam jamaah pun ada benda yang kita tak boleh cerita ke orang. Rahsia dalam jamaah. Setengah tu dalam mesyuarat. Mesyuarat tak habis, di luar dah tahu maklumat. Ini kianat nama dia. Dia panggil Bluetooth. Saya bukan hantar, saya Bluetooth saya tak tutup. Orang lain dapat tangkap. Itu orang panggil Khalid Bluetooth. Orang semua tahu. Ini kianat. Menceritakan rahsia jamaah pada orang lain itu kianat. Kan? Kita kena sembunyikan, kena simpan, kena beramanah. Alhamdulillah. Lepas ada puak-puak tu terjun, lompat pergi kelek. Yang ada ni alhamdulillah. Semua simpan rahsia. Kan? Tak cerita ke orang. Yang kianat-kianat tu lompat pihak-pihak. Suka buka rahsia jemaah. Yang ni wajib membunyikan dia, menyembunyikan maknanya. Simpan dia, jangan cerita ke orang. Dan kata mereka itu bermula segala hati-hati. Orang yang telah suci itu tempat menanam segala rahsia. Hati ahli sufi ni yang bersih ni tempat Allah bagikan rahsia untuk simpan. Simpan rahsia tu. Walaupun kadang-kadang Allah buka. Ada seorang dia tak tahulah macam mana kita nak cerita pun tak tahu. Zuhud lah, bukan main. Rumah dia kecil je. Dia duduk dengan isteri dia. Saya berkawan dengan cucu dia. Masa saya duduk di Alustang tu, duduk kerja Alustang, kami ulang alik di Pondok Lanai berdua naik motor. Sebelum subuh, pukul 4 pagi tu kami mula bergerak daripada rumah. Semayang subuh di Gurun, Masjid Gurun, terus pergi Pondok Lanai mengaji dengan Ustaz Awang. Ustaz Awang tu ada lagi. Dia seorang-seorang guru saya yang masih hidup. Tu ada lagi Ustaz Awang di Pondok Lanai. Ulang alik. Lepas Jumaat apa semua gitu ni. Masa saya duduk pergi tu, Parit Panjang tu masjid lama lagi, masjid Papan tu. Ni dah masjid baru. Masjid lama lagi. Habis Jumaat kami pergi ke Baling. Apa nama kampung lupa lah. Nama orang tua tu Haji Derih. Pergi rumah dia. Dia ni datuk kepada kawan saya tu. Pergilah berdua. Allah tengok rumah dia. Kecil rumah dia. Pondok lah kita tahu, pondok kecil. Bumbung ni bocor. Kalau hujan saya tak tahu lah macam mana. Cuma tempat tidur dia tu saja dia buah plastik. Tak kena hujan, lain semua basah habis. Dapur basah, ibu rumah basah. Zuhud tunggu. Satu hari jemaat tu kami pergi tengok bumbung tukar baru. Bumbung je tukar baru. Cucu dia Perli tuan. Nu tuan no. Ni kata baru ni no berubah-ubah. Sekejap zuhud. Sekejap ingin dunia. Hang jaga dek Perli aku mat dia kata. Dia kata kat cucu dia. Hang tahu tak pasal apa aku tukar bumbung tu? Awak tuan. Malakal maut tu dia nak ambil nyawa aku dah. Dia tengok rumahku bumbung bocor, dia tak dia ambil. Dia kata. Minggu lepas dia ambil rumah hujung tu. Malam tadi dia singgah rumah tu. Dia tak mau singgah rumah aku. Hang tahu tak pasal apa? Pasal rumah aku ni bocor. Tu aku tukar bumbung baru tu. Hang tengok kalau aku tukar bumbung baru, malam Jumaat ni dia ambil aku. Kami kata tak kantor dia pelik cakap Kebetulan jemaat lepas tu kami tak pergi pondok. Jemaat lagi satu orang pergi. Lepas tu pergilah rumah. Dia abang kata
Dia nak ambil aku mat. Hang tak percaya hang mai. Hang tengok depan ni lah. Van mayat mai ambil aku. Dia kata betul. Dah kami pergi minggu lagi sekali tu. Dia dah tak ada, dia dah mati. Lepas tu isteri dia cerita hang tahu mat Tok Wan hang sebut nama hang malam tu. Masa tu tak ada kemudahan handphone apa semua. Telefon pun mana, rumah ada telefon kan. Tak tahu, tak ada maklumat. Nampak tayar tu, tayar van tu ada, nampak bekas tayar tu lagi. Orang macam tu, Allah bagi dia kasyaf. Dia boleh nampak bila dia malaikat maut nak ambil nyawa dia. Malam Jumaat depan ni ramai lah daripada aku nak pergi dah kata. Dia pergi sungguh. Ada benda-benda rahsia yang Allah bagi kat mereka itu. Ya, yang kita tak tahu macam-macam. Jadi hati puak-puak ni bersih. Tempat yang bersih hati ni dikatakan sebagai tempat menanam segala rahsia-rahsia. Allah tuangkan rahsia-rahsia ke dalam hati mereka itu. Jadi bila Allah tuang, tanam, simpan. Jangan cerita kat orang. Kan? Sebab tu dia tenang. Dia kena bala, tenang. Kenapa tenang? Ada satu orang apa yang kata, Tok Guru manakah di pondok, sebuah pondok di Kuala Kerai. Di Kuala Kerai. Musim banjir yang besar itu kan. Pondok dia tepi sungai. Tepi sungai. Bila berlaku banjir tu, dia duduk zikir. Pondok lain habis kena. Pondok dia selamat. Kira ayak sungai mai tu dia pergi lari ke lain. Lari ke lain. Dia ada tanam pokok pisang. Pokok pisang dia tak terjejah. Tak ada satu batang pun yang terbalik. Yang orang pelik tu, pondok dia tak ada elektrik. Pakai generator. Orang sampai puncak pokok kelapa pun tenggelam. Yang dia tak kenapa. Generator tu boleh start. Start hidup. Start hidup lah tu. Aduh. Dia tahu lah rahsia apa. Tuhan bagi kat dia. Dia tenang, tak gelisah. Dia nampak dengan harta hatinya. Ini takdir Allah Ta'ala. Ingat Allah. Kalau datang pertolongan Allah macam mana? Kalau kita bantau ramai rumah, kereta hantar. Sampai generator pun start hidup. Tak tenggelam. Oh, hebat aku. Jadi orang yang macam ni Allah bagi. Dia beramanah dengan rahsia. Dia boleh menyimpan rahsia. Tuhan bagilah kat dia. Kita pantau jumpa sikit cerita kata orang. Itu nama sir. Rahsia-rahsia. Bermula segala hati-hati orang yang telah suci itu tempat menanam segala rahsia. Dan sir itu rahsia. Sir ini rahsia. Rahsia itu, sir itu amanah Allah kepada hamba. Satu amanah. Tuhan bagi, Tuhan suruh simpan. Ilmu sir simpan. Ilmu syariat zahir cerita. Ilmu batin ini siapa Allah bagi, ini dia sembunyikan. Kalau nak hemburkan pun kena pada ahli dia, orang dia. Bukan makna kita menyembunyikan ilmu dah. Sembunyikan pada yang bukan ahli. Kalau kita cerita bukan ahli, maka dia akan timbul fitnah. Dia akan timbul fitnah. Macam tengok kitab Minhajul Muslimin, muka mula-mula. Inilah aktumin. Ada tengok ada ni kan. Tengok muka depan. Apa yang disebut oleh oleh Husain. Sayyidina Husain. Ada dalam ni.
Kalau Minhaj Abidin tu tengok muka 5. Tengok muka 5. Ini Zainal Abidin. Zainal Abidin ni anak kepada Ali. Dia ni namanya Ali, anak kepada Sayyidina Husain. Sayyidina Husain ni anak kepada Sayyidina Ali. Jadi nama dia Zainal Abidin, gelaran dia. Cucu Rasul, cicit Rasulullah. Yang satu-satunya keluarga Rasulullah laki-laki yang tak dibunuh di Karbala. Dia kata apa? Inni la'aktu min ilmi jawahirahu kaila yaral haqqu zu jahlin wa yaftatina. Ya Rab, jawara ilmin law abuhu bihi laqila li anta mimman ya'budul wasana walastahillu rijalun muslimuna dami yarawna akhbaha ma ya'tu lahu hasana. Wa qad taqaddama min hadha Abu Hasanin ila al-Husaini wa wassa qablahu al-Hasana. Apa makna dia? Inni la'aktumu min ilmi jawahirahu. Sesungguhnya aku sembunyikan ilmu aku akan rahsia-rahsianya, akan jauhar. Jauhar ni permata. Ilmu ni ada permata. Macam laut, kita tengok laut kan, laut tu. Permata tu dalam tu. Dasar laut tu, dia duduk dalam siput. Permata ni tersembunyi dalam siput tu bawah dasar laut. Maknanya ilmu ni ibarat laut, dalamnya ada permata. Ada rahsia-rahsia ilmu. Makna aku terpaksa sorok. Aku sembunyi rahsia-rahsia itu. Kaila yaral haqqu zu jahlin fa yaftatina. Supaya benda yang hak ni betul tapi dilihat oleh orang jahil. Orang jahil tak tahu benda-benda ni. Dia tak mengaji ilmu tasawuf. Itu yang timbul itu. Mana ada Nabi suruh zikir Allah, Allah, Allah. Hang tak mengaji, hang tak tahu. Orang yang jahil ni, bila dia tengok amalan kita tu, payah tak tina. Dia akan fitnah kita. Dia fitnah kita itu, ni rosak akidah lah, sesat lah, bid'ah lah. Oh, macam-macam dia tuduh kita. Ya Rab, jawharu ilmin law abu haibihi. Wahai berapa banyaklah makna kata permata-permata ilmu ni, jika aku hamburkan dia, aku nyatakan dia, laqilali anta mimman ya'budul wasana. Nescaya dikatakan aku ni di kalangan orang penyembah berhala. Dia akan tuduh kita ni penyembah berhala, sesat, bid'ah. Macam-macam orang akan tuduh kita kalau kita cerita ke orang yang jahil, yang tak faham ilmu ni. Walastahillu rijalun muslimuna dami. Nescaya dihalalkan oleh laki-laki muslimin akan darahku. Mereka akan halalkan. Mana kata? Dami darahku. Yarawna akhbaha ma ya'tunahu hasana. Kerana dia tengok benda yang betul yang kita bawa ni, dia kata benda tu tak betul. Kita bawa cara betul, dia kata kita tak betul. Dia tuduh kita sesat. Bawa pergi bercara, akhirnya dia kata kita ni penyembah berhala. Ataupun kita ni sesat, bid'ah dan sebagainya. Wa qad taqaddama fi hadza Abu Hasanin. Maka telah terdahululah perkara ni oleh Abu Hasan. Siapa Abu Hasan? Bapa kepada Hasan, yakni Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Mana Sayyidina Ali sebelum ni dah sebut ilal Husaini, kepada dua Husain.
Hasan dan Husain. Husaini, dua-dua Hasan dan Husain. Sayyidina Ali dah cerita ke anak dia Hasan dan Husain. Wa wassa qablahul Hasana, ketika berwasiat, berpesan pada dua-dua anak dia. Sayyidina Ali antara makna kata orang yang Allah bagi banyak rahsia. Sayyidina Ali hidup di zuhud. Zuhud, Sayyidina Ali cukup zuhud. Dia pergi perang ya. Sampai kadang-kadang isteri dia ambil upah kandang air untuk makan dia. Dia sibuk dengan perang. Sayyidina Ali hidupnya cukup zuhud. Cukup zuhud. Tapi Sayyidina Ali siapa dia? Kalau dia ambil wudu, gegap badan tu. Dia ambil wudu lewat, lambat dia ambil. Tertib. Satu. Muka dia pucat. Ambil wudu, muka pucat. Bila orang tanya dia, Allah dia kata, tadi dah ikhrar kat Tuhan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati, semayang aku, hidup aku, mati aku kerana Allah. Dah ikhrar dah, janji kat Tuhan. Dia nak janji pula, nak masuk semayang, nak janji pula. Setiap kali ambil wudu, muka dia pucat, takutkan Allah. Dia semayang cukup khusyuk. Dia masuk semayang ya, Allahu Akbar, ghaib. Tak sedar apa dah, ingat ke Tuhan. Apa pun tak ada. Pernah diriwayatkan dia berperang. Dalam perang tu dia kena panah. Ada satu riwayat kata dibelikat, satu riwayat kata dibetih. Melekat panah tu, nak tarik tak boleh sakit. Dia kata apa, tunggu Sayyidina Ali semayang. Semayang sunat pun cukup lah. Dia semayang, masa dia semayang tu orang cabut tu panah. Panah dia dibelikat, masa dia sujud tu orang cabut, tak bergerak, macam kena bius tu. Kita boleh jabuk ketit tu. Tiga semayang jabuk ketit, pak tak ada, pak jadi pak tak ada, batal semayang. Ya, tu nak cakap pasal rahsia. Mengaut. Tengok Sayyidina Ali. Ni Sayyidina Ali dah berwasiat kepada anaknya Hasan dan Husain. Wasiat ini disampaikan kepada anak pada Sayyidina Husain, iaitu Ali bin Husain. Ni cerita mana? Ilmu ni memang ada. Memang ada. Dalilnya Allah muatkan dalam Al-Quran. Cerita mana kata Nabi Allah Khidir dengan Nabi Musa alaihissalam. Memang ada ilmu rahsia yang dia terbuka, dia tak cerita. Macam Nabi Musa alaihissalam kan, tebuk pun apa Nabi Khidir tebuk sampan sampai sampan tu bocor. Betul, Nabi Allah Musa pembelian lah dekat Khidir. Kenapa kau pergi tebuk sampan orang miskin ni? Nabi Khidir kata, aku nampak pada pandangan kasyaf aku, nu raja terang main kampung ni, nak rampah siapa-siapa orang kampung ni. Dia nampak. Dia nampak raja dan tentera-tentera dia main kampung tu, nak rampah siapa-siapa penduduk kampung tu. Jadi dia tebuklah sampan yang bawa dia menyeberang sungai tu. Tebuk sampan tu. Supaya dia kata, bila sampan ni bocor, raja nak ambil payah. Nak ambil jangan sampan bocor, tenggelam mengayak, nak tarik susah. Dia ambil sampan yang elok-elok aja. Dengan dia tebuk sikit tu, sampan tu terselamat daripada dirampai oleh raja. Nak repair dia sikit je. Buh galah sikit apa semua, elok lah balik. Sikit repair, elok lah sampan tu. Dia nampak. Benda ni cuba cerita. Aku hantar aku main masjid. Aku main aku patah balik rumah. Tak jadi semayang. Awal aku tengok dia dalam masjid tu semua kerah. Dia nampak semua kita ni kerah. Allah kasyaf kat dia, nampak kita ni kerah. Tak kejar. Dia pun kasyaf juga. Ada yang Allah tunjuk pada orang-orang yang tentu ni untuk disimpan, jangan cerita ke orang. Tengok orang dia tak, dia pukul gitu ya, tak boleh.
Tuhan bagi semua kena cerita. Tak. Nabi pun makna kata dia cerita pada orang tentu. Macam saya cerita malam kan. Apa nama orang mai tanya Nabi. Ayul amal afdal. Apa amalan afdal? Yang paling afdal. Dekat orang ni Nabi kata macam ni. Dekat orang ni Nabi kata macam ni. Dekat orang ni macam ni. Orang ni mai tanya Nabi kata amalan paling afdal bayar awal waktu. Kenapa sembahyang waktu? Ni kaki tuang ni. Sembahyang Zuhur nak masuk asar pun sembahyang. Sembahyang asar dekat nak maghrib. Sembahyang maghrib dekat nak isyak. Sembahyang subuh nak tunggu matahari naik lagi 2-3 minit matahari naik baru sembahyang. Jadi orang ni Nabi suruh sembahyang awal waktu. Yang seorang mari lagi. Apa amalan paling afdal? Nabi kata taat pada ibu dan bapa. Sebab dia ni kaki lawan mak pak dia. Dia tahu tu. Yang kawan ni seorang lagi Nabi kata jihad fisabilillah. Sebab dia kaki bila perang ni lari. Ada saja alasan dia. Nabi jawab, amalan paling afdal jihad fisabilillah. Jadi Nabi cerita orang tu ikut keadaan masing-masing. Itu ilmu al-musir. Inilah maknanya kita kata. Makna kata memang dalil-dalil yang memang ada menunjukkan ilmu ni memang ada. Di Allah bagi ni Allah suruh simpan kerana hati itu tempat menanam segala rahsia. Sedangkan sir itu amanah Allah kepada hamba-Nya. Maka mengisyaratkan dengan ibarat daripadanya itu khianat. Bagi itu, bagi cerita begini, satu pengkhianatan. Khianat terhadap amanah Allah yang kena kita simpan. Dan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itu tiada kasih ia bagi orang yang khianat. Allah kasih orang amanah. Orang khianat buka rahsia-rahsia ini Allah tak kasih. Bila Allah tak kasih, Allah tak bagilah macam-macam. Kerana bahawasanya segala pekerjaan itu yang zauqiyah, pekerjaan yang bangsa zauqiyah, zauqi, ilmu zauqi, ilmu ladunni, ilmu ladunni min ibadina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Itu hamba aku yang aku bagi ilmu sisi aku. Ilmu tu nama ilmu ladunni. Tuhan bagi terus kat dia. Ilmu bangsa zauqi, dia panggil zauqiyah, bangsa perasaan. Ilmu yang macam ni mustahil didapat haqaiq. Nak dapat hakikat dia tu payah. Macam ilmu zahir boleh je. Kita boleh cerita rukun wudu ada 6. Basuh muka, basuh tangan, sapu kepala, basuh kaki, boleh cerita satu-satu. Ilmu bahasa kebatinan, bahasa zauqi mustahil. Kita boleh cerita. Cerita dengan cara hakikat, haqaiq tak boleh. Dia mustahil. Macam kita makan gula pun payah nak cerita manis. Makan garam masin. Masin contohlah masin korang. Siapa makan garam dia tahu masin, siapa makan gula dia tahu manis. Nak cerita payah. Ini dia kata mustahil didapat haqaiq, hakikat dengan segala ibarat. Nutqiyah, cara nutqin, cara perkataan, hamburan, tulisan atau perkataan. Maka membawa demikian itu kepada ingkar dan memberi kecelaan dalam ilmu orang yang telah merdeka makamnya. Bila dia cerita gitu ni mendatangkan kecelaan kepada dia. Fitnah lah orang kata, dia akan timbul macam-macam. Orang kata macam ni, dia jadi satu masalah pula. Kalau kita simpan untuk kita, itu selesai, tak ada masalah.
Dan sebab itulah kadang-kadang wali-wali ni kita tak kenal dia. Sebab dia pandai menyembunyikan. Hidup dia biasa macam kita juga. Tapi lubuk hati dia hanya Allah yang tahu. Menyimpan berbagai-bagai rahsia. Tersimpan, tersembunyi dalam diri dia. Padahal lahir macam biasa ya. Sebab itulah guru mursyid ni, waliullah ni, payah kita nak temui. Banyak berdoa pada Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah temukan kita dengan guru-guru mursyid. Dengan orang yang macam ni, dia boleh mendidik kita. Bukan zahir saja, sampai batin sekali. Jadi bahkan ada ulama kata, makna kata nak kenal waliullah ni lebih payah daripada kenal Nabi. Nabi dia mengaku dia Nabi. Inni Rasulullah ilaikum. Aku ni Rasulullah kepada kamu. Tapi wali, mana ada wali kata aku ni tok wali? Ada lah. Dia mengaku dia wali, kita kata dia gila lah. Mana ada orang mengaku wali? Sebab itu makna mengenal waliullah lebih payah daripada mengenal Nabi. Sebab Nabi dia mengaku. Jadi sebab itu sembunyilah kalau Tuhan bagi. Simpanlah baik-baik. Anugerah Allah Ta'ala tu. Istiqamahkan ibadat. Jaga diri daripada maksiat. Kalau kita pandai jaga, insya-Allah Tuhan bagi lagi. La in syakartum la azidannakum. Kalau kamu syukur, aku tambah lagi. Dan adapun menyebut bagi tiap-tiap maklum itu, maka dari kerana ketiadaan bercerainya antara segala maklumat. Jadi duk sebut tu, makna kata apa yang kita tahu sebab tak bercerai segala maklumat. Maklumat tu masih kita duk simpan di kepala kita lah. Tapi kalau kita nampak ini anugerah Allah yang wajib disimpan, kita simpanlah dia tu, insya-Allah. Bukan usaha kita, ilmu ni Allah yang bagi. Masih kita ingat lagi. Sedangkan hakikatnya ini anugerah Allah. Nampak dengan mata hati, ini pemberian Allah yang wajib kita jaga. Ya. Bercerainya antara segala maklumat, maka kerana inilah menjawab daripada tiap-tiap tanya dan mengibaratkan segala tiap-tiap yang dipandang itu, menyebut yang diketahui itu jahil kepada orang yang ahlil kamal. Orang yang ahlul kamal, manusia yang sempurna, yang kamal. Para arifin, bagi mereka seseorang tu kalau nak cerita semua, yang tu makna kata dia masih jahil. Tapi kalau bagi ahli mereka, para arifin, mereka dapat ni satu anugerah Allah yang mesti disimpan rapi. Tak boleh diceritakan kecuali pada orang tertentu saja yang perlu dicerita. Macam juga rahsia-rahsia jamaah. Kepada orang tertentu ya boleh cerita. Bukan boleh cerita pada semua orang. Saya bila orang bagi rahsia, saya biar saya tak tahu tak apa. Bila bagi rahsia, supaya ini ada maklumat Ustaz. Ya. Ada pemimpin tertinggi juga nak ziarah Ustaz hari ni. Tapi dia amanah, jangan cerita kat siapa. Tak cerita. Orang nama orang tak cerita. Kat isteri saya pun dia tak cerita. Tanya dia pula. Nama apa orang? Tapi jangan siap apa-apa. Mereka semua puasa. Tenang. Bila puasa tak kena beritahu rumah. Bila dia main baru saya tahu siapa dia orang dia. Itu rahsia. Nak simpan rahsia ni payah. Cukup payah simpan rahsia. Dia mau mulut tu gatai nak cerita. Bantang dia. Orang main nak cerita. Cukup payah. Macam rahsia munafik. Ya, ada sahabat, dia tahu munafik, dia tengok dia tahu. Dia tak cerita ke orang. Cuma kalau kawan tu mati, dia tak pergi sembahyang jemaah, tak pergi sembahyang mayat. Dia tak cerita kat sahabat-sahabat lain. Allah buka dia rahsia munafik. Munafik ni payah nak kenal.
Zahir dia elok, batin dia tu. Batin orang mana kita nak tahu. Tapi ada sahabat yang Allah buka rahsia munafik. Dia tak cerita orang ni munafik, orang ni munafik, dia tak cerita. Cuma pada masa orang tu mati, dia tak pergi sembahyang mayat. Itu tanda dia. Lepas tu sahabat-sahabat dia tengok dia dulu. Dia tak pergi sembahyang mayat, maka tak pergi. Tahu lah yang mati tu munafik. Dia pergi, baru bakal pergi. Sebab Allah bagi dia rahsia. Dia kenal. Kita ni dah tentu dia musuh Islam. Buat penentangan terhadap Islam, menentang Islam, kafir pula tu. Oh, jangan buat aku tu. Dia nampak macam tu tapi hati dia baik. Kafir pun tak kenal, nak kenal munafik. Payah betul. Payah masalah ni. Dan kata Syekh Junaid radhiyallahu anhu, bermula jawab itu atas qadar yang bertanya. Tiada atas qadar yang ditanyakan. Faham maksudnya? Kata Syekh Junaid. Junaid al-Baghdadi kata bermula jawab atas yang bertanya. Masa kita nak jawab tu, jawab atas orang yang bertanya tu. Siapa yang tanya tu, jawab ikut qadar orang tu. Tiada atas qadar yang ditanya. Bukan soalan tu yang kita nak jawab. Nak jawab orang dia. Kalau budak darjah 1 saya kata tadi, budak sekolah tadika, tanya. Bukan jawab soalan dia, jawab qadar dia tu. Kemampuan dia menerima jawapan kita tu. Yang tanya tu budak universiti. Jawab qadar tu. Kalau dia ni makna kata ahli sufi, jawab cara ahli sufi. Kalau dia ni ilmu zahir saja, jawab ikut qadar ilmu zahir yang mampu diterima. Jadi jawapan yang kita nak bagi itu, orang yang bijak menjawab, jawab ikut qadar orang dia. Kemampuan orang tu. Bukan mengikut soalan yang ditanya. Kan? Itu kata Syekh Junaid al-Baghdadi. Dan telah ditanyai setengah ulama daripada sesuatu, maka tiada menjawab ia. Maka kata yang bertanya, tiadakah engkau ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, barang siapa ditanyai daripada ilmu, maka dibunyikannya, nescaya dikekang Allah Ta'ala akan dia pada hari kiamat dengan kekang daripada api neraka. Maka katanya, iaitu bagi orang yang mustahak akan dia, maka dibunyikan. Telah ditanyai setengah ulama daripada suatu. Ada orang pergi jumpa ulama, dia bertanya ulama, maka tiada menjawab. Ulama tu tak jawab. Bila soal dia senang, dia tak jawab. Maka kata yang bertanya, kawan yang tanya ni kata dekat ulama ni, tiadakah engkau ketahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, maksud hadis tu, barang siapa ditanyai daripada ilmu, maka dibunyikan, disembunyikan, nescaya dikekang Allah akan dia pada hari kiamat dengan kekang api neraka. Bila ulama di tak jawab, kawan yang tanya ni yang tak pernah dengar kan Rasulullah kata, orang yang sembunyikan ilmu dia, dia akan dikekang besok di api neraka. Dia pun tak jawab soalan aku. Apa jawab ulama tu? Ulama tu kata, iaitu, maka katanya iaitu orang yang mustahak akan dia dibunyikan. Makna jawapan kita tu kepada orang yang makna kata yang boleh terima jawapan kita, yang mustahak dengan jawapan tu.
Adakah dia tanya memang dia nak tahu sungguh? Kadang-kadang orang jerat kita dengan pertanyaan tu. Tambah zaman lah ni, kaki pusing. Depan dia pusing tu. Kita ikhlas jawab, kemudian dia pusing. Macam-macam. Bila kita jawab, kemudian dia hantar pula jawapan orang lain. Dia kata orang lain tak kata macam hang kata lagu ni, orang lain kata lain. Dia tujuan dia bukan dia tanya, dia nak beramal. Dia nak tahu. Tujuan dia tu makna kata nak pelagar sana, pelagar sini, nak tunjuk dia hebat. Kalau tujuan tu tak payah jawab, tak apa. Sebab itu Nabi Tok Syekh ni kata, yang Nabi kata tu orang yang mustahak, dia nak tahu sungguh apa hukum diam. Kalau sekadar bertanya untuk tujuan makna kata yang tak betul, tak payah jawab, tak apa. Bukan mesti kita jawab semua soalan, tengok keadaan keperluan. Tambah zaman lah kita orang duk hantar mesej kat kita, kita tak kenal siapa dia. Kadang-kadang dia gunakan jawapan kita tu, dia gunakan untuk pukul kita balik. Pun ada juga. Macam-macam keadaan sekarang ni cukup fitnah. Macam mana kita tak kata? Dia hantar mesej kat kita. Tak mesej, dia sertakan 2 selip bank. Dia transfer duit ke sekolah ni 2 kali 800. Minta maaf Ustaz, saya tersilap 2 kali transfer. Jadi saya duit tak ada, minta balik 800, minta balik. Saya tengok dua-dua ni macam meragukan. Lepas tu saya cek dalam dia bank Islam, bila masuk duit kita masuk, dia akan hantar mesej. Kan, kat kita, kata duit kita masuk. Jadi ikut tarikh dia sepanjang hari tu. Tak ada 800 2 kali tak ada. RM5, RM10, RM20, RM100 tak ada. Yang 800 ni tak ada. Nak confirm, kita pergi bank Islam. Dia print keluar. Tak ada satu pun tak ada. Cuba kita terus bagi kat dia 800. Kenyang dia. Lah ni penipu cukup banyak. Termasuk dia menyuai kita. Dia betul dia nak beramal ke? Betul dia tak tahu ke atas tujuan untuk apa? Sekarang ni kita tak manusia ni macam-macam passion. Jadi sebab itu Tok Syekh ni jawab, yang dikatakan wajib sampai tu kepada yang mustahak. Dia memang nak tahu sungguh. Kalau kita sampai. Kalau setakat untuk bermain-main. Kadang setengah kata, bila kita jawab, dia kata, Tok Guru lain, Tok Guru tu kata lain. Dah tahu, tanya aku apa. Tok Guru tu kata, buat sudahlah. Yang sibuk je. Ada jenis-jenis manusia macam tu pun ada sekarang ni. Dan kata Isa alaihissalam, Nabi Isa, bagi segala sahabatnya, dengan sebenar-benar kataku, maka kamu jangan gantungkan mutiara dalam segala batang leher babi. Ni kata Nabi Isa alaihissalam. Sebenar-benar kata aku. Dia kata apa? Jangan gantungkan mutiara di dalam segala leher babi. Kita nak gantung mutiara, rantai, bermutiara apa semua, nak gantung leher babi. Layak ke? Begitulah ilmu. Pada siapa kita gantung, pada siapa kita hambur, pada siapa kita cerita. Kalau bukan ahlinya, ibarat kita gantung rantai mahal di leher babi. Bukan orang dia, bukan ahli dia. Kerana timbul fitnah. Itu yang dengar-dengar sikit, ujung-ujung, puak-puak sesat lah, puak-puak, dia tuduh kita macam-macam. Sebab makna kata mereka tak boleh memahami di sudut ilmu tadi ni. Kata Nabi Isa,
Dan dalam khabar daripada Nabi kita alaihi salatu wassalam, jangan kamu datangkan hikmah lain daripada ahlinya. Ya. Maka aniaya kamu akan dia. Maka jangan kamu tegahkan akan dia bagi ahlinya. Maka aniaya kamu akan dia. Ini ada khabar hadis daripada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan kamu datangkan hikmah, ilmu-ilmu hikmah, ilmu-ilmu rahsia itu lain daripada ahlinya. Bukan orang dia, bukan ahli dia. Ubat pun dia ada ahli. Sakit sama. Sakit demam. Dia. Kalau budak macam mana? Dia bagi sirap. Sirap Panadol ke apa kan? Kalau tua sikit, dia bagi tablet atau kapsul dia. Kalau sakit tu tak batuk, dia cucuk injection. Dia tak? Sebut sakit demam. Tapi untuk budak lain, untuk orang dewasa lain, untuk yang serius tu lain. Faham tak? Bagi doktor yang bijak ni, dia bagi ubat tu kepada ahli dia yang sesuai. Faham tak? Sebab tu ubat-ubat ni kita bukan boleh pergi serbu makan ikut dan. Budak-budak pergi makan ubat orang tua habis. Dia ada umur-umur dia. Macam budak-budak demam kan. Dia ada satu jenis ubat tu, dia jolok punggung. Dia jolok punggung dia, sakit dia sejuk balik badan dia tu. Tu pun dia tu umur berapa bulan, 5 bulan ke, setahun ke, ada tu sukatan-sukatan dia tu. Apatah lagi ilmu ni, ada sukatan dia. Orang mubtadi macam ni, orang yang pertengahan macam ni, orang yang tinggi lagi macam ni. Dia ada tu. Jadi yang menjawab ni ikut kadar siapa duduk depan dia tu. Itulah jawapannya yang dia kena bagi. Itu dia. Jadi makna kata Nabi, makna kata menyuruh, makna kata dalam bab hikmah ni bagi kepada ahlinya. Maka ditanyai kamu akan dia, jangan kamu tegahkan akan dia bagi ahlinya. Ambil balik. Jangan kamu datangkan hikmah lain daripada ahlinya. Maka aniaya kamu akan dia. Kita menginayai orang. Kalau kita bagi ilmu tu, kita sampai ke ilmu tu bukan ahli dia. Dia baru main. Wuduk pun tak tahu, sembahyang pun tak tahu, tak betul. Baca Fatihah pun tak apa betul lagi. Terus tinggi-tinggi bagi kat dia. Itu kita naya dia. Kita zalimi dia. Kita buat zalim kat dia. Dia kena daripada bawah lah. Fardu ain. Kenaikan Allah Ta'ala usuluddin bagi dia dulu. Bagi ilmu fiqh tu bagi elok dulu. Kemudian barulah kita ni. Ni dah. Kita ajak ilmu tu bukan pada ahli dia. Kita naya dia. Dia duduk meratik tu. La ilaha illallah. La ilaha. Meratik sikit. Sedangkan la ilaha illallah pun dia tak tahu pada dia. Ubat. Doktor bagi ubat, kena makan. Jangan baca saja. Tengok. Ubat ni makan sehari 3 kali. Sekali makan sebiji. Baca je. Sekali makan, sehari makan 3 biji. Sekali makan 1 kali. 1 kali makan sebiji. Sekali makan 3 kali. Oh. Sampai sudah tak baik. Kita zikir la ilaha illallah, kita faham apa itu la ilallah. Kita faham kendak-kendak dia, tuntutan dia. Kita zikir. Dia ni la ilallah pun dia tak tahu apa lagi. Kita terus bagi dia berzikir. Tak kena. Jadi kena ada tertib. Kalau kita bagi kepada dia, kita cerita kat dia, kita menzalimi dia. Itu kena sorok dulu sementara.
Ya, kita menzalimi dia. Ya. Maka aniaya kamu akan dia, dan jangan kamu tegahkan akan dia bagi ahlinya, maka aniaya kamu akan dia. Begitu juga kalau bukan dia tu ahli, kita tak cerita. Memang dia perlukan ilmu tu, kepahaman tentang itu. Kita pula tak cerita kat dia, kita zalim dia. Jadi yang adilnya tidak menceritakan pada bukan ahlinya dan tidak menyekat ilmu tu pada orang tu, orang yang layak menerimanya. Yang layak terima kita bagi, yang tak layak jangan dicerita. Baru adil. Dan ketahui olehmu bahawasanya sekalian musyahadah dan ahwal itu tiada sempurna haqaiqnya melainkan dalam negeri akhirat. Kerana bahawasanya negeri akhirat itu tempat balas yang sempurna, dan negeri dunia ini tempat apa ni, tempat satar keseru, dan taklif dan amal, dan akhirat itu negeri kasyaf dan jaza dan fadlun. Sintoro, ya, satar ni terai, makna banyak benda yang tak nampak, yang tersembunyi di sebalik dia. Baik. Bahawasanya sekalian musyahadah dan ahwal. Apa musyahadah? Pandang mata hati. Ahwal, kelakuan-kelakuan batin yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh hamba itu. Tiada sempurna haqaiqnya melainkan dalam negeri akhirat. Bab-bab ni Allah bagi sikit aja di dunia ni, dapat rasa manis, sedap, khusyuk, makrifah. Sebahagian saja Allah campurkan di dunia ini. Di akhirat baru nampak, dapat melihat Allah Ta'ala. Dapat melihat Allah, terbuka rahsia-rahsia hakikat semua di akhirat. Di sini sebahagian kecil saja Allah Ta'ala makna buka kepada kita. Sebab tu dia kata segala haqaiq ini melainkan dalam negeri akhirat. Kerana bahawasanya negeri akhirat itu tempat balas yang sempurna. Tuhan nak balas dekat kita di akhirat besok. Pada ahli makrifah, orang yang kasihkan Allah, yang takutkan Allah, yang sungguh-sungguh beribadat, sana balasan dia, balasan yang sempurna. Dan negeri dunia ini tempat satar, terun, mana orang kata terterai, terhijab, terbinding. Banyak benda yang tak terbuka di dunia ni. Banyak benda yang tak terbuka. Tuhan tak buka di dunia ni seluas-luasnya. Tuhan buka sikitnya. Ya. Dan dunia ini tempat taklif. Tempat kita ditaklifkan oleh syarak. Kena buat tu, kena buat ni, tinggal sana, tinggal sini. Dan amal, tempat beramal. Dan akhirat itu negeri kasyaf. Tuhan buka habis di akhirat besok, seluas-luasnya. Itu kata kasyaf. Dan jaza, tempat balasan, balas di sana besok. Dan fadlun, tempat anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ya. Tuhan buka sikit. Tuhan bagi sikit. Kalau Tuhan bagi manis sikit. Sedap sikit. Sonok sikit. Tuhan simpan nikmat tu. Di akhirat 99 lagi simpan di akhirat. Tuhan bagi 1% ya. Kalau kira-kira peratus ya. Sikit sangat Tuhan bagi. Kita makan
Sini makan apa sedap? Durian. Makan durian sedap. Cuba buka sikit ya durian di dunia. Durian akhirat lagi sedap. Durian dunia ni apa makan? Yang sedap sekali lah. Bila sedapnya? Seulai. Makan 2 ulai, sedap lagi. Okey. Masuk 3 ulai, dia kurang sedap dah. 4 ulai, lagi kurang sedap. 10 ulai, muntah terus. Betul tak? Dia panggil dalam bahasa ekonomi, nilai faedah sud. Dia naik sampai ke puncak, dia turun balik. Makanlah apa pun. Mula-mula sedap. Sedap. Sampai sud dia, dah tak sedap. Dia macam tu. Di akhirat, dia lain. Dia punya gerah tahun naik. Sedap. Lagi sedap. Jadi pelik. Dia tu. Di dunia tak sedap tak benar lah. Mana ada orang buat pi duduk kat kerja, buat pi satu tu ayak. Minum segelas sedap. Segelas lagi sedap. Sampai habis tu. Mana lah. Sampai 2-3 gelas, mandi stok. Tak larat pi lah. Semua nikmat macam tu. Tapi akhirat dah. Lagi makan lagi sedap. Dia jadi macam tu. Tak terkenci dengan Ustaz. Selalu mana ada jamban. Jamban tak ada. Mana? Tak ada orang di akhirat kencing. Kencing benda, berak benda. Habis lagu benar. Lagu tu. Tuhan jadikan peluh. Kencing berak jadi peluh. Dia baunya cukup wangi. Harum. Gemerbak. Nak cerita pun tak tahu sebab kita tak pergi lagi. Pergi sana tahu lah. Lepas ni nak cerita kat kita tentang balasan Allah Ta'ala bagi hamba-hambanya di akhirat besok. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rashada. Allahumma arzuqna hubbak wa hubba man ahabbak wa hubba ma yuqarribuna ila hubbik waj'al hubbaka ahabba ilayna min al-ma'il barid. Sallallahu ala khairi khalqi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam walhamdulillahi bil alamin.